Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang kemurahan dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau semakin meningkat ketika bulan Ramadan. Selama bulan ini setiap malam Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan keduanya saling membacakan Al-Quran satu sama lain. Perawi mengatakan bahawa pada saat-saat seperti itu Rasulullah SAW menjadi lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menolak untuk memberi kepada orang yang meminta kepada beliau. Abu Usaid radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak untuk memberi sesuatu yang diminta orang. Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila Rasulullah SAW melihat suatu perbuatan hampir dilakukan yang beliau cenderung menyetujuinya, maka beliau akan memberikan persetujuannya. Tetapi apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau berdiam diri. Beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata penolakan dalam hal semacam itu. Rabi' putri Muawid bin Arfa berkata bahawa ayahnya Muawid bin Arfa pernah menyuruh dia untuk membawa satu sak buah kurma dan mentimun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai buah mentimun. Sementara itu sejumlah perhiasan telah dikirimkan kepada beliau dari Bahrain. Rasulullah SAW mengambil segenggam dari perhiasan itu dan memberikannya kepada Rabi'. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa Rasulullah SAW memberinya segenggam emas. Ummu Sunbulah radhiyallahu anhu berkata bahawa suatu ketika ia pergi kepada Rasulullah SAW dengan membawa hadiah untuk beliau. Isteri-isteri Rasulullah SAW menolak menerima hadiah itu. Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menerimanya dan mereka menaati beliau. Rasulullah SAW memberi dia sebuah hutan sebagai tanah milik. Hutan ini telah dibeli oleh Abdullah bin Jahsi dari Hasan bin Ali. Dilanjutkan kisah tentang kemurahan para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya membawa kain ini dan memutuskan untuk memberikannya kepada orang yang paling tua. Rasulullah SAW berkata, berikan kepada anak lelaki ini. Anak lelaki itu adalah Sa'id bin Ash yang berdiri di dekat beliau. Dengan sebab ini maka kain itu diberi nama Sa'adiyah. Dilanjutkan pengorbanan. Ibnu Umar berkata, pernah terjadi ketika kami memandang saudara kami lebih berharga bagi kami daripada dinar dan dirham. Tapi hari ini dinar dan dirham lebih berharga bagi kami daripada saudara kami. Dilanjutkan kisah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran Rasulullah SAW ketika mendapat penyakit. Abu Said berkata bahawa suatu ketika ia pergi kepada Rasulullah SAW dan mendapati beliau sedang berbaring berselimut kain kafan. Beliau sedang menderita demam. Abu Said meletakkan tangannya ke atas kain kafan dan memberitahu Rasulullah SAW bahawa panas beliau sangat tinggi. Rasulullah SAW berkata, keadaan kita seperti ini, musibah yang menimpa kita selalu berat dan pahala kita juga 2 kali atau 3 kali lipat. Kemudian Abu Said berkata,
siapakah yang paling menderita di antara manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, para nabi alaihissalam. Abu Said bertanya, setelah mereka siapa? Rasulullah SAW berkata, para ulama. Abu Said bertanya, setelah mereka siapa? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang salih. Kemudian beliau berkata lebih jauh, sebagian orang-orang salih ini meninggal karena kutu, sebagian lagi dari mereka karena jatuh miskin, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa kecuali sehelai kain selimut untuk dipakai. Tetapi setiap kali mereka ditimpa musibah, mereka merasa begitu bahagia sebagaimana kamu merasa bahagia ketika mendapat hadiah. Abu Ubaidah bin Huzaifah radhiyallahu anhu, paman Fatimah radhiyallahu anha menceritakan, aku bersama dengan beberapa orang wanita menjenguk Rasulullah SAW untuk mengetahui kesihatan beliau. Pada saat itu beliau sedang sakit demam. Beliau menyuruh menggantungkan kulit tempat air pada sebatang pohon. Kemudian beliau berbaring di bawahnya. Tetesan-tetesan air itu jatuh ke badan beliau. Hal ini dilakukan karena tingginya panas badan beliau. Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai pesuruh Allah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar engkau dijauhkan dari musibah ini? Rasulullah SAW bersabda, di antara para manusia, para nabi adalah orang yang paling menderita mengalami musibah, dan setelah mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan mereka dalam kesalihan, dan kemudian mereka yang dekat kepada kelompok kedua, dan kemudian mereka yang dekat dengan kelompok ketiga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah SAW menderita sakit dan tidak bisa istirahat. Beliau terus-terusan gelisah dan memiring-miringkan badannya sebentar ke kiri, sebentar ke kanan di atas tempat tidurnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, bila ada di antara kami yang keadaannya seperti ini, engkau menjadi marah. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW berkata, seorang beriman sudah semestinya mendapat kesusahan, mungkin tertusuk duri, dan tidak ada penderitaan bagi orang yang beriman yang bukan sebagai penghapus dosa. Maka dengan demikian derajatnya semakin meningkat. Dilanjutkan, alhamdulillah, itulah kisah tentang kemurahan Rasulullah SAW dan kesabaran Rasulullah SAW apabila ditimpa suatu penyakit. Semoga dengan kisah ini akan mendapat pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup majlis dengan doa kifarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.